Wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah ala ni'matil Islam wal iman. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma hdi qaumana fa innahum la ya'lamun. Allahumma hdi qaumana fa innahum la yubsirun. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma kshif 'anna al-bala' wal waba' wal fahsya ma la yakshifu ahadu ghairuh. Allahumma akrimna bil Islam wal iman. Ya Allah, muliakanlah kami dengan Islam dan iman. Allahumma amitna bil Islam wal iman. Ya Allah, matikanlah kami dalam keadaan Islam dan iman. Allahumma ya dzal jalali wal ikram. Sadaqallahul azim. Yang dikasihi muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita memanjat kesyukuran kita kehadrat Allah taala. Mudah-mudahan kita sentiasa menjadi hamba-hamba yang benar-benar beriman dan bertakwa di sisi Allah Ta'ala. Marilah sama-sama kita memperbanyakkan selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan selawat yang banyak itu, insya-Allah kita akan mendapat syafaat dan pertolongan daripada baginda di akhirat kelak, insya-Allah. Dan pada malam ni suka saya nak bawa hadis Nabi dan ayat Quran yang berkisah tentang kikir. Kikir ni berapa kikir? Ajimang, kikir, kedekut, bakhil. Orang Terengganu panggil tai hidung. Masin sungguh ke muslimat? Bunyi masin pula tu. Kena kat tu bunyi masin, iyalah tu. Kopi, iya kau. Ustaz nak kisahkan satu hari berlaku kepada Nabi SAW. Satu hari Nabi duduk di rumah bersama isterinya Siti Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah. Sedang Nabi duduk, lalu didatangi oleh orang miskin, fakir miskin. Agak-agak orang miskin ni minta apa Tok Ila? Minta kereta. Mana ada kereta? Makan lah. Nak makan je, cikgu. Seorang miskin datang kepada Nabi SAW, minta makanan. Lapar. Mana Haji Hassan? Lapar. Lalu Nabi beritahu kepada isterinya Aisyah radhiyallahu anha, tak ada benda cikgu usuk nak beri. Kita belambau. Mana Haji Salahuddin? Belambau. Dalam freezer, dalam peti, dalam kotak motor, dalam bonet kereta, atas rak, beratas, kalau bak air, pendapat, tokak ali, misal kucing, benda lagi. Macam-macam produk. Nabi tak ada benda nak bagi, makanan, minuman. Agak-agak Nabi beri apa? Nabi beritahu pada isteri dia, ambil jubah, baju-baju. Kalau kita beratas baju mana? Pilih warna hijau, oranye, purple. Isteri Nabi pun ambil jubah bagaimana yang diarah oleh Nabi SAW. Ambil baju lipat-lipat, ambil bagi kepada fakir miskin tadi. Cuba fikir sama-sama, think to fakir. Agak-agak orang fakir miskin dah dapat baju, kalau kita cutih sekali, Assalamualaikum, beri baju. Buat benda baju. Agak-agak dia nak. Lambo. Orang fakir miskin pun ambil baju Nabi, agak-agak dia gimana? Cuba fikir. Ya? Pergi jual, pergi pasar. Orang miskin dapat je baju Nabi, dia pergi pasar.
Di pasar dia sama. Siapa nak beli baju Rasulullah, jubah, letak harga up, harga tinggi ya bawah. Lalu didengari oleh seorang buta yang kaya. Orang buta yang kaya beritahu pada budak suruhan, hamba abdi lah. Budak suruhan dia, mugi beli, dapatkan baju ni, guana-guana berapa harga pun belilah. Bawa kaya tak kisah. Yang penting selepas mu dapat baju ni, mu akan dimerdekakan, dibebaskan. Ustaz rasa merasai kemerdekaan, dibebaskan setelah dikuarantin 10 hari di stadium. Mu senang duduk stadium. Yo tengok bola, ye Terengganu menang, dong bong, ye Allahu Akbar. Kena kurung bos 10 hari. Dok tengok matahari. Kena kurung 20 hari bulan 12 sampai 29. Allah lega. Siap ni. Masuk 20 hari bulan 12, tulis atas kertas 20 hari bulan Isnin. Nak boleh jember kepada 29 ya cik. Allah. Bila hari ni Haji Man? 22, 21, 22. Dok dia keluar dari pintu stadium, dok dia keluar. Selagi dok di umum Zulkifli Ahmad, sila keluar. Ada orang mari ambil. Baru boleh tubik. Tembok pula semua spray sanitizer. Rasa 10 hari. Ni seorang pemuda yang hamba abdi dimerdekakan. Allahu Akbar. Tuan dia kata kalau mu boleh beli baju ni, guana-guana dapat baju ni, mu boleh merdeka. Lalu takdir Allah Ta'ala, budak ni pergi pasar, beli dengan harga tidak dinyatakan, dapat baju tu, maka merdeka dah dia. Si buta tadi yang kaya dapat baju Nabi SAW, dia pakai dan bertawasul. Dia pun berdoa, ya Allah, dengan berkat jubah Nabi ni, ya Allah, agak-agak orang buta nak dia, nak kahwin lagi, nak melihat. Ya Allah, kembalikan supaya aku dapat melihat. Berkat bakal baju Nabi SAW, boleh melihat. Lepas tu suka seronok, dia buka baju, dia lipat-lipat, dia pergi jumpa Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, hamba nak mari ucap terima kasih. Terima kasih banyak. Lepas saya beli baju Rasulullah, saya pakai, saya berdoa, Allah Ta'ala izin dapat melihat. Apa hikmah di sebalik cerita tadi? Boleh jemaah fikir? Dah nak mikir. Dah mikir. Hikmahnya, seorang miskin tadi setelah jual baju Nabi menjadi kaya, letak harga mahal. Saya beli 100, 200, 500, 1000, hak mahal sekali. Hikmahnya, seorang miskin tadi menjadi kaya. Kedua hikmahnya, seorang budak hamba abdi tadi dimerdekakan. Yang ketiga, apa dia? Seorang buta tadi dilihatkan oleh Allah Ta'ala. Hikmahnya, Nabi dapat semula baju dia. Nabi minta tak? Tak minta. Jadilah seorang yang pemurah. Tu tabung, hamba takut naik depan tu. Tabung kebakaran, tabung banjir, dok selesai lagi. You all tahu dok? Oh, you all. Setahun tak mari? 2001, 2002. Nak mari ke mana? Bangkawi. Kamu cik minta maaf, Bangkawi. Ustaz ada anak buah seorang, kerja car wash. Bukan car wash je mah. Car wash. Belakang SMC. Jaga hak sepupu dia. Ustaz, dia kata, Ustaz tahu tak? Mana aku tahu? Khabar dulu. Kereta banjir di Selangor ada suti sampai ke Mama. Ni heretnya awak mari. Dok cerita beki lagi tu. Cerita basuh. Kalau di Selangor
basuh kereta banjir Haji Salahuddin, sutir kereta 900 riyal. Oh mak cikgu, dengar tak? Listen to me. 900 riyal sutir kereta, duk beki lagi, buka kosing, water jet, boom, 900 riyal, tu ialah. Mari ke mama, beli tahan sikit, 600, pun ketar lagi. Susah, oh bocah mahal, mahal tak mahal, dah seluk sama dengan steering. Haji Salahuddin pun sebut tadi, masjid mana? Karak tadi. Masa kemucuk orang duk pergi gotong royong di Kepahang, di Selangor, saya duduk stadium, tengok cuma sekadar kita boleh transfer kat ni je. Tengok NGO hak mana-mana tu bit bank kita, takut bang di scammer tu. Okey, habis dah. Kita nak cerita, jadilah seorang yang pemurah. Apabila berlaku banjir, berlaku kebakaran, musibah, tak kira dalam negara, dua negara, di daerah kita, di luar negeri, tak tempat lain, jangan tengok saja. Jadilah seorang yang pemurah. Tu dia. Jadi seorang pemurah. Suami yang pemurah dengan isteri, rezeki akan bertambah. Ayah yang pemurah dengan anak-anak, rezeki akan bertambah. Ni orang nega ni. Siapa nega kedai makan? No, tokek. Nyanda dak jadi tokek. Orang nega kedai makan nak bagi tip sikit bukan cerita nak masuk warna tak ambo. Orang nak nega kedai makan ni malam ni sebelum tidur baca surah Al-Waqi'ah. Esok pula baca pula Al-Waqi'ah. Baca semayang sunat duha, bukan orang nega sajalah, kita belaka. Mayang duha 4 rakaat. Siang hari nak buat 4 rakaat, 1 salam, sila. Ataupun 2 rakaat, 1 salam, 2 rakaat, 1 salam. Semayang duha, jangan tinggal 4 rakaat. Baca Waqi'ah malam ni, bagi esok baca Waqi'ah. Selawat pada Nabi SAW jangan tinggal. Nampak tu? InsyaAllah. Dan adalah lagi, jangan tinggal bersedekah. Ni kita ni dalam surau ni, banyak hak tua ke banyak hak muda? Tengok janggut hitam, putih ke hitam? Hak muda seorang. Hak muda tu pun tak tahu, cuma kemas, tua ke muda. Apabila masuk tahun baru, usia bertambah, ilmu bertambah dah, muhasabah diri. Amalan bertambah dah, muhasabah diri. Apabila usia bertambah, penyakit pun bertambah, cari nyakit pun bertambah. Nak semayang sunat banyak-banyak gak dah. Duk atas kursi tahu dah. Duk atas kursi tahu dah. Nampak tu? Nak semayang sunat banyak-banyak, nak puasa banyak-banyak darab. Why not? Guna pada lidah kita 5 perkara. Yang pertama, jangan tinggal. Ni lidah ada ni. Jangan duk guna kepada perkara yang lara ataupun nonsen, perkara yang tak ada pedah. Duk sembang kari, yoya-yoya kedai makan. Maghrib isyak sekejap tu, kedai makan sampai pukul 12.30 dak balik lagi. Banyak lama mana? Lama iktikaf dekat mat'am, Arab kata kedai makan. Abang lagu gitu je. Nak semayang banyak-banyak dorok dah. Why not guna pada lidah kita? Yang pertama, jangan tinggal istighfar. Nabi SAW beristighfar berapa kali sehari?
Hadis Nabi sebut 70 kali hingga 100 kali sehari. Astaghfirullahalazim. Tu hak pendek lah tu. Apa panjang? Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Istighfar. Nabi maksum, ulul azmin, tak ada dosa. Kita hak dosa ni beratah. Tahu tak beratah? Budak tak tahu beratah. Kenapa bahasa baku? Beratah, belambau, tepek wek dosa kita. Istighfar. Astaghfirullahalazim. Ustaz suka. Satu hari Ustaz air kami. Yelah esok, tapi kuliah online. Athletic Petronas. Sebelum Covid, Ustaz pergi hari kami, Ahad siapa kami Petronas kata ya. Dia adalah Athletic, KOP, KIPC, TIKOT adalah. Ustaz pergi satu surau, saya tak ingatlah adalah surau Athletic lah. Budak Melayu tengah duk beki corang atak tu, panjat khabar dekat surau. Dia tanya bos dia, nawak ke mana? Bos dia tu muka nak kata Melayu macam Cina, ada belaka dalam. Confuse hamba. Bos dia kata apa? Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Gitu dok boleh pasang. Saya pun tanya nak buah, tu hok cakap bosmu tu astagfirullah tu Islam ke? Melayu ke Cina? Dia kata bos saya Cina. Islam dah. Tak. Astaghfirullahalazim. Jadi ke tak? Cikgu usuk. Lacong, let's book. Tengok tu. Kita ni orang Islam, jangan tinggal. Ni bekah. Nak masuk sesuatu gelas ni, masuk sesuatu kena bersih dulu. Hati kena bersih. Macam kipas ni. Kipas di rumah kita berdesung. Apa maksud berdesung? Laju. Kalau ada 10 meter, pulah 10. Desung. Sung. Tak berasa angin. Maksud dia apa tu? Tidak memberi manfaat pada tuan dia, tuan rumah. Kipas tersebut. Sebab apa? Kipas kotor. Cuma ambil tangga, ambil kain, ambil air, lak, lepas tu rasa ni. Baru kipas tu tak ada abuk, memberi manfaat kepada manusia. Tuan rumah di surat-surat. Itulah hati kita kotor, tidak ada memberi manfaat kepada orang lain. Nabi sebut khairun nas man tala umruhu wa husna ibaduhu. Orang yang sebaik-baik manusia, orang yang umur dia panjang. Umur panjang, tapi panjang dia dalam memperbaiki ibadat. Pertama tadi, apa dia? Nak semayang dah wak dah, nak puasa Senin Khamis dah wak dah. Why not guna pada lidah? Yang pertama, jangan tinggal zikir. Sebab tu orang tua dulu, ingat orang tua-tua dulu. Kalau cucu ke anak cucu buat benda hok baigok atas latar ke dah. Waktu poh hari orang tua, apa ucapan mulut dia? Astaghfirullahalazim. Baigok atas lambu pula. Dia tahu dah nenek dia malah zikir. Dia kecing pula. Astaghfirullahalazim. Anak pukul 12 tak bangun lagi. La ilaha illallah. Zikir. Hak ni jangan tinggal dengan lidah kita yang ada istighfar. Dosa kita banyak. Yang pertama. Yang kedua, jangan tinggal zikrullah. Zikir. Nah, jangan tinggal zikir. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Zikir. Contoh. Basahi lidah kita dengan zikrullah. Hadis Nabi sebut,
di depan Allah Ta'ala, di depan Tuhan, di depan Allah ada satu tiang. Tiang di depan Allah ada satu tiang yang dibuat daripada cahaya. Apabila kita hamba Allah ini yang beriman, yang beramal soleh, berzikir menyebut la ilaha illallah, la ilaha illallah, maka tiang itu bergegar, kocok-kocok gegar. Allah Ta'ala kata, uskut, diam. Maksud uskut ni diam, bukan biskut air cik. Uskut, diam. Dah kocok. Tiang kata tak mau diam. Apabila kita sebut kalimah la ilaha illallah, la ilaha illallah, tiang pun gegar. Allah perintah tiang tu diam. Diam. Dia kata tak mau diam. Selagi Allah Ta'ala tak ampun dosa orang yang sebut kalimah la ilaha illallah, aku tak mau diam. Maka Allah Ta'ala kata, aku dah ampun dosa orang yang menyebut kalimah la ilaha illallah. Lepas istighfar, zikir. Ni hadis yang pertama sebut tentang zikir. Hadis kedua sebut orang yang berzikir kalimah la ilaha illallah, la ilaha illallah, kalimah la ilaha illallah ni akan berjalan di atas buku catatan amal kita. Ni macam buku saya, kitab saya depan. Dia akan berjalan, maksudnya dia akan apa? Pada roba-roba la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Yang kedua. Yang ketiga, siapa yang tidur malam ni, dah tidur malam ni nak baca benda tak bila? Belajar dah tabah al-muluk sebelum tidur malam. Siapa yang baca tabarakalladzi sebelum tidur, sekiranya mati malam tu, dijauhkan fitnah kubur. Masuk fitnah kubur, azab kubur. Ataupun mati esok hari, sama lah. Dah baca tabarakalladzi al-muluk, istighfar, selawat, zikir, jangan tinggal. Sebelum nak pejam mata ni, sebelum nak pejam mata tidur malam ni, cikgu lah dah, ya Allah, aku maafkan isteri aku, aku halalkan makan minum ni. Jangan tunggu raya puasa kat gi, dah kedok dak tahu. Tiap malam ni, tiap malam jangan duk mikir nak nikah seorang lagi, nak nikah seorang lagi. Tak kisah, boleh je nak nikah pergi ya basah kalau gagah. Kamboja dia. Sebelum tidur malam, maafkan isteri kita. Halalkan makan minum. Maaf pula anak-anak. Halalkan makan minum. Maafkan adik-beradik, halalkan makan minum. Maafkan jiran, halalkan makan minum. Maafkan kawan sekerja kita, halalkan makan minum. Tu dia. Maafkan semua orang, halalkan makan minum. Dah, buat ni ustaz kena kecing. Bukan ustaz kecing orang. Ustaz kena kecing. Nak suka kok. Kadang mari kok nak marah. Ada orang bagus kok. Ustaz nak kongsi dah. 2 minggu lepas ke gua ni, Ustaz ialah duk bagi dalam rumah, dalam bilik. Bunyi orang beri salam. Assalamualaikum. Orang lelaki. Waalaikumsalam. Dia duk tengok ke pokoknya belakang rumah. Dia kata, minta nyo 10 hutih. Kita ni cikgu usul, kalau orang minta nyo tu bila? Tapi banyak 10 hutih. Baik cabut ngumbi lalu. Muka dak raja tengok, bukan jiran gila. Hak baru, hak bagi kuliah dengan hamba ni nak minta ambil dak resok 10 hutih. Hak kita kenal muka-muka hak mari kuliah ni nak ambil 10 hutih, ambil aja 10 hutih. Tak jadi masalah, dak apa-apa kedana pun. Ni kakak hak dak kenal, mamak mana dua orang. Isteri pun tak tahu, tak kenal mana. Saya kuliah, saya kenal lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Minta nyo 10 hutih. Dah orang nak minta nyo dah kan kedekut kita ambil.
Oh, nya panjang gogang-gogang, siap ada bom belakang. Ada bom, saya pasang bom syuk. Barang kat 100 hotel. Orang rumah kata dah banyak ni, tak boleh jadi mitok dah lah, kena beli dah ni sutil. Oh, dah apa kita kira esok lah. Apa-apa kad tak percaya kita. Oh my, tak percaya. Esok kita mari 2 minggu oh. Acing aku kena kecing. Patut niat biar aku andamu lah. Allahu akbar. Tu hak cerita pasalnya tak jadi masalah. Kata apa? Saya kata apa tak cari kapung habis hanya. Nah ni manusia dak nak cari rezeki yang halal. Jangan Nabi kata man ghasyana laisa minna. Siapa menipu bukan umat aku. Okey, kita nak habis hak 5 ni. Lepas tu nak masuk hadis Nabi sikit. Nak habis hak 5. Yang pertama tadi, pada lidah kita jangan tinggal apa tadi? Istighfar. Yang kedua, jangan tinggal zikir. Dah habis lagi ni, sebelum tidur malam ni, maafkan isteri, maafkan anak-anak, maafkan semua orang, halalkan makan minum, maafkan kalau ada mak ayah silalah maafkan mak ayah kita, halalkan makan minum. Tidur dengan kalimah la ilaha illallah. Ni hadis Nabi sebut. Hadis Nabi sebut, siapa yang tidur la ilaha illallah, la ilaha illallah, dak dan 100 kali ya, betul? 3 kali je la ilaha illallah, gegar dah rumah. Letih sang, betul, letih sang. Mana awak? Dan 3 kali la ilaha illallah, syadang dah ni. Kau tidur. Hadis Nabi sebut, siapa yang tidur dalam zikrullah la ilaha illallah, Allah Ta'ala akan sucikan dia sampai pagi esok. Biar dia dah sekali la ilaha illallah, kau lalu tidur dalam zikir hadis Nabi ayat, maka Allah Ta'ala akan menyucikan diri dia sampai pagi esok. Zikrullah yang kedua. Yang ketiga, jangan tinggal berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selawat banyak-banyak, zikir banyak-banyak. Jangan tinggal selawat. Jangan tinggal selawat. Kita tahu tak, orang yang mula-mula mendapat syafaat Nabi di akhirat siapa? Orang-orang yang mula-mula berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada hari Jumaat, Nabi ditanya oleh seorang lelaki, ya Rasulullah, hari Jumaat ni hak mana lebih afdal, berselawat ke takbilah? Baca Quran dengan selawat, hak mana afdal? Hari Jumaat. Selawat betul. Kalau dak hari surah dia nak jawab. Duk atas wakaf. Saya pernah daripada Kemaman nak balik Kota Baru, singgah sembahyang Jumaat di tepi belah mana? Bagi ke benar ada masjid yang belah mana? Tak ingat oh. Tepi patah tu masjid sikit, selekoh sikit. Siapa tu imam, siapa pengurusi masjid announcement nak sembahyang Jumaat tak cukup orang, mana-mana duk atas wakaf pakat naik belakang, tak cukup orang nak mayat. Dia silap baca kitab agak orang tak. Orang suruh hari Jumaat beraktikaf di atas masjid, dia baca kitab mana beraktikaf atas wakaf. Sakit daya sungguh. Tu dia. Jangan tinggal istighfar, jangan tinggal zikir, jangan tinggal selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, jangan tinggal membaca Al-Quran. Iqra'u Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Baca Quran sebab Quran nak beri syafaat. Allahu akbar. Jawab. Ustaz pergi kuliah masjid mana pun ni. Ada seorang orang tua dah berjanggut,
putih lah. Baca Quran gogak-gogak sepupu hati sementara nak qomak, nak semayang maghrib. Tok Bila duduk belakang tak tolong ajar sambil-sambil diri ikut belakang baca Quran. So dia pun sudah sadaqallahu azim. Ustaz, tua-tua baru nak belajar. Tak kira. Baca Quran sampai mati. Jangan mati-mati tak boleh baca Quran. Pelik tu. Mari surah sejid sampai mati. Mati baru nak mari sejid. Nampak tu? Pergi Mekah, mayang di Masjidil Haram. Balik Malaysia, haram pergi masjid. Jadi lain tu. Baca Quran, pandai baca, tak baca rugi. Ustaz ada, guru Quran ada, belajar. Dah, belajar. Nah, contoh. Dan yang kelima, jangan tinggal doa. Jangan tinggal doa. Ustaz nak pesan pada jemaah, terutama diri ustaz sendiri, ketika dah sembahyang fardu tu, doa lah. Hak jarang kita buat selepas kita bersedekah, doa. Bertawassul dengan doa kita, bertawassul dengan sedekah kita, berdoa. Ni di atas tu ada berapa tabung? Tabung dana ustaz, tabung kebakaran, tabung banjir, ada lagi tabung. Jangan tinggal sedekah setiap hari. Buatlah. Jangan tinggal sedekah. Setiap kali sedekah jangan lupa pahala untuk siapa? Ibu dan ayah. Kelak kita mati, nak suruh anak-anak cucu kita buat sebagaimana kita buat. Ada anak kecil dah lagi. Tok Ila ada anak kecil ke? Anak kecil, cucu. Betul, bini muda. Tak kira anak kita ke anak orang, setiap kali derma kita pergi mana-mana, bagi ke dia ajaran, didikan. Beri pitih pada anak, pergi sejid ke pasar malam ke, pergi mana ke, pergi nak ambil duit kat bank je, ada orang tunggu kat bank, orang minta sedekah, beri pada anak, betul lah anak, biar dia bagi. Kita bermusafir. Semayang di surau ke, semayang di sedik, kita jamak ke, kita semayang, beri duit pada anak. Padahal tabung sebelah kita je, dah bagi pada anak cucu. So dia masuk. Ini sebagai tarbiyah, didikan. Jangan terbiar. Biar anak-anak kita menjadi orang tangan di atas daripada tangan di bawah yang meminta-minta. Contoh, ustaz nak ajar, ni kita buat derma ni, doa agak sikit, kita masuk duit kita untuk kebakaran sahabat kita, ustaz-ustaz kita di Tamat Islam 7 biji rumah. Nah, difahamkan kerajaan akan beri rumah. Yelah, rumah boleh buat siap hari ni, buat hari ni, siap hari ni. Bulan 3 dah lah kata YB, bedang lah kata wak raya. Wallahu a'lam. Dermalah setakat mana yang kita boleh. Apabila dah kita derma, doa sikit. Ustaz bagi pala ayat, bukan bagi pala air. Pala ayat doa ni, lepas tu reka sendiri benda yang kita nak. Ya Allah, ni pala dia. Ya Allah, dengan sedekahku ini, ya Allah, kau sembuhlah penyakit ibu dan ayahku. Tok Bila ada mak ayah ni? Tak ada. Tok Ila muda ada lagi? Tok tua ada lagi? Kalau tak ada, cari lain. Ya Allah, kau sembuhlah ibu dan ayahku, sembuhlah penyakit. Minta bertawassul dengan sedekah kita. Ya Allah, dengan sedekahku ini kau sembuhlah penyakit ibu dan ayahku, kalau ada lagi. Ya Allah, kau sembuhlah penyakit ibu dan ayah mertuaku, kalau ada lagi. Hamba tak ada dah hak belaka hak hamba, hak mak tua pak tua pun tak ada dah. Doa pula lagi, ya Allah, dengan sedekahku ini kau sembuhlah penyakit aku, ya Allah, penyakit isteriku, ya Allah. Minta, ya Allah, dengan sedekahku ini bahagiakanlah rumah tanggaku, ya Allah.
Ya Allah, dengan sedekah ku ini kau hapuskan penyakit sihir. Ada tak sihir? Ustaz nak bagi tip ruqyah sendiri ya. Masuk waktu, masuk malam. Masuk malam. Malam bila masuk malam? Gari'ah baca. Bukan kita nak berbuat orang, tak. Kita nak pagar diri kita. Nak ruqyah kalau ada sihir-sihir, jin ke, saka ke, benda apa. InsyaAllah. Masuk je, maghrib, baca 3 ayat ni. Dalam satu surah. Masuk maghrib, masuk malam tu. Baca. Masuk siang pula bila? Subuh. Baca 3 ni. Yang pertama, masuk je maghrib sekarang ni. Masuk dah maghrib tadi. Dan sekarang boleh baca. Baca. Yang pertama, surah Al-Baqarah yang awal. Alif Lam Mim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfikun walladzina yu'minuna bima unsila ilayka wa ma unsila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Nah, baca. Yang pertama sekali ya. Yang kedua ayatul kursi. Kacang ustaz, ayat kursi bagi kacang. Kedua, ayatul kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Sampai habis. Masuk maghrib. Yang ketiga, surah akhir surah Al-Baqarah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu yuhasibukum bihillah. Fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Lagi, amana ar-rasulu bima unzila ilaihi rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa abihah. Siapa habis? Amalkan. Masuk garik amal. InsyaAllah diri kita, isteri, anak, keluarga sampai pagi esok. Subuh pula baca pula 3 ni. Supaya kita terhindar daripada penyakit-penyakit sihir. Walaupun dunia moden, ya Allah. Macam-macam. Sani ada tadi pukul 3. Ustaz boleh tak mari rumah? Apa pula mari rumah? Anak jerit. Ustaz nak bagi sekali lagi, nak ulang, takut lupa. Kadang kuliah muslimat ni kadang-kadang lupa omong. Sebab itulah pepatah Arab kata ta'lamu fis siqa kan naqshi 'alal hajar. Belajar waktu kecil seperti mengukir di atas hajar batu. Belajar waktu kecil, hak kita kecil-kecil ingat tak? Ingat hak mak ayah royak lu? Ingat apa ni? Dak ingat? Benar. Benar dok ingat. Hak kita belajar dulu cik ingat tau. Ingat pas tua. Ingatlah ni. Ta'lamu fis sighar kan naqshi 'alal hajar. Belajar di waktu kecil seperti mengukir atas batu. Tengok batu bersurat. Berapa tahun? Batu bersurat. Lekat melek. Ta'lamu fil kibar ni kan naqshi 'alal al-ma water. Belajar di waktu besar di waktu ni seperti mengukir di atas air. Khabar 5, 10 dah ingat. 5 je khabar. Kenapa ustaz? 2-3 hari lepas. Bukan 2-3 hari lepas. Seminggu lah. Ada satu pondok jeli di Kelantan. Ustaz pun dah kenal ustaz ni. Orang panggil Ustaz Yu. Melalui ustaz kuliah di Sungai Ular. AJK kata ustaz, tolong cari gok van syuting. Ingat senang ke cari van ni musim Covid. Terkesan Covid, van plastik boleh lah, mainan.
Saya kata ikhtiar. Bulan 10 tahun lepas dia khabar, bulan 10, 11, 12, bulan 1, 13 bulan 1 pun ni saya gatal. Saya cari sutik, Allah Ta'ala bagi 3 utik. Niat nak bantu. Saya kumpul duit, beli angsa sekor. Kalau dia lapar, dia sembelih lah angsa tu. Kereta angsa, bukan angsa kuek-kuek tu. Harga 13,000 market, belilah. Dia jual buah-buah 8,500 harga pun beli. Anak buah hamba kata. Ustaz mengajar di Pakar pula. Kata surah ialah kat Petronas, orang Petronas. Saya sebut dalam kuliah, dia kata ada Nissan X3 pula. Dia kata letak kat Yoska dah. Ustaz nak tak? Dia tanya selepas isyak, masa makan, Ustaz nak tak X3 tu? Kata nak lah. Saya tak Yoska dah, saya tengok data dashboard tu dia tak dalam 28,000. Kalau Ustaz nak, saya tak jadi jual, ambil lah. Saya pakai beli sebulan, sementara nak gator tu biar reda dulu. Kan gator Kelantan bahan banjir, ambil blok lekat banjir. Jadi 13 bulan 1 Januari 2022 ni Ustaz gator. Ustaz gator, Ustaz bawa kereta Ustaz, anak buah bawa. Berjumpa dengan Ustaz Yu, nama Yu lah, di Jeli. Dia kata, Ustaz, saya doa 5 tahun baru dapat ni. Tiap-tiap hari budak semayang hajat. Tiap-tiap hari budak baca semayang duha, semayang hajat. Nak minta kereta. Nangis dia sebab dia boleh answer X3 boleh sekor, boleh 2 ekor. Apa tu? Ikhtiar. Tak kira betul macam mana pun kita membantu. Tak? Tu dia. Jadi muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala, isyak dah jangan lupa Ustaz pun ada pemain ajak. Agak ada atas ni tau. Sungguh budak baca lagi sekejap lagi. Jadi nak cerita, jangan lupa dalam hidup kita ni membantu siapa yang tunai hajat orang, Allah Ta'ala akan tunai hajat kita. Dalam hadis Nabi SAW sebut yang bermaksud di akhirat, di pada mahsyar nanti ada kedai makan tak Jemah? Ada kedai kotak. Kok lah orang kemamang pergi jual. Di pada mahsyar ada kedai kotak stay. Orang batu dua. Tak ada dah kedai kotak ke, halamat ke, kedai pasar raya ke, tak ada dah. Duduk di pada mahsyar dalam keadaan guana. Duduk dalam keadaan berdiri. Bagaimana? Telanjang, matahari jeka. Allahu Akbar. Ni kita ni matahari berapa juta waktu ni duduk. Kita pergi sembahyang Jumaat pakai motor. Kita nak naik motor mana? Bang panah tau. Kalau kita biasa kita apa? Tepuk. Kalau tak tepuk naik motor lain tepuk masuk. Panas ke masuk? Garing. Garing. Parut lagi. Garing. Garing keluar. Panas jubur tai. Di akhirat matahari dieret sejekak, ya Allah. Hadis Nabi sebut 3 ni, buat 3 perkara. Kalau tak buat rugi. Apa dia? Nabi sebut kita akan dahaga sedahaga-dahaganya. Beruntunglah orang yang di atas dunia dia suka beri orang minum. Ni surah kita ni ustaz nak kuliah ni. Why not beli air gau ke tasmi ke air. Nak minggu depan tokat Ali dia. Beli air mineral. Madrasah kita tahfiz ada gi atau rumah anak yatim mana dak esah sedekah untuk ada pondok ke tahfiz di Keja. Ada orang sponsor setahun. Habis je pergi ambil kedai kita bayar. Dah kira lah bayar api, bayar air, buat pahala. Hadis Nabi sebut kita akan apa tadi? Kita akan dahaga sedahaga-dahaganya. Maka beruntunglah orang yang di atas dunia suka beri orang minum. Makan di kedai lepas isyak ni. Lepas isyak dia minum, Haji Salahuddin pergi minum, bayar contoh
Tak kira makan pagi ke makan tengah hari. Di mana saja yang memerlukan belanja. Hatta binatang. Dengar tak seorang perempuan yang masuk syurga? Seorang perempuan apa tu? Pelacur. Masuk syurga sebab apa? Ada segi tinggal. Cuba fikir. Think. Tu fakir. Seorang perempuan pelacur sebelum beri minum kepada seekor anjing, dia taubat. Lepas dia taubat, anjing sedang lapar. Yalhas. Dalam Quran sebut yalhas. Apa maksud jimat? Yalhas. Jelel. Anjing lapar, tak lapar pun. Yalhas. Quran sebut. Tengok. Yalhas. Terjelek-jelek. Anjing lapar. Lapar dahaga. Perempuan dia kena ambil kasut dia cebok bagi. Dah kira binatang, kucing ke anjing ke, beri minum pada manusia yang sedang dahaga. Ustaz ingat pilihan raya PRU 14. Kita ni yang akan datang berapa? 15. PRU 15. Penamaan calon depan tau. Hamba Allah. Dah kita beraruk daripada sini. Tak ingat tak? Daripada sini ni beraruk. Ramah-ramah sedap. Alah balik. Jauh sajuk Masa pergi ramah-ramah. Balik. Seorang-seorang Allah sajuk daripada traffic light nak balik sini jauh Dah beraruk nyonya. Nak pergi beli air. Tuang hak jual ni. Hak jual air kata, dapur ustaz ambil free. Sebab orang bayar dah 150 cup. 150 cup gelas tu orang bayar dah. 151 bayar sendiri Ada orang bayar dah. Tak kira lah betul macam mana. Atas dunia suka bagi orang minum. Di saat kita dahaga, Allah beri kita minum. Amalkanlah. Yang pertama. Yang kedua, kita akan lapar selapar-laparnya. Nabi sebut, kita akan lapar selapar-laparnya. Maka beruntung orang di atas dunia yang suka memberi orang makan ataupun kepada binatang. Saya ada kenal seorang hamba Allah, Tokek Kepuk Kemamang. Tokek Kepuk banyak sel. Nak tanya you all. Dia getek kepuk mana? Dia getek, lepas tu dia tarik tu pitih tau. Faham tak? Getek tarik. Buat rumah cash 300,000. Orang kerajaan kena buat loan. Ustaz berkawan di Kemaman, dia duduk Gelega. Pergi umrah Ramadan dengan ustaz. Ni Tokek Kepuk dia pergi umrah sebulan sebelum puasa balik raya. 27,000 seorang suami isteri. 27,000 berapa? Kira lah. Tokek Kepuk bawah. Ustaz ajak dia main. Ustaz dah pasti dia ajak ustaz minum ke dia ajak ustaz minum. Antara dua dah ingat satu hari. Ustaz pergi kat rumah dia. Ustaz follow daripada rumah dia pun keluar. Kita pun dia kereta, ustaz dengan kereta. Masuk mana Allah. Dekat Sata. Aziz Sata. Belah kanan. Kalau kita pergi Kuala, belah kanan, bukan belah kiri, belah kanan. Nak pergi ke Monica Bay, rumah dia belah tu. Ustaz pergi, dia kata okey ustaz jom. Ustaz dapat satu ilmu, berkawan. Kawan dengan orang baik, kita akan dapat hak baik. Kawan dengan hak jahat, dia dapat hak jahat. Ustaz pun belajar haji ni. Dia dengan bini dia, ustaz dengan bini ustaz. Dia pun pusing siapa kat masjid Gelega. Kan bawah tu ada benda panggil. Pagi tak ada orang jual pagi, orang jual petang tau.
Medan apa? Medan Selera. Dia masuk, ustaz pun masuk kok. Dia buat nombor 8, buat bulat, aku pun buat 8. Buat laset ke benda ni? Rupanya pagi-pagi agak-agak dia buat benda. Dia pusing bulat, aku pun buat bulat attack. Benda apa kakak ni buat? Isteri pun buka cermin cuah. Orang kalau berang panggil jagau. Makcik tahu jagau? Tak tahu. Jagung. Jagung. Jagau. Jagung biji je. Dia pegang. Tok laki pun pusing. Benda mari. Burung pati ke Garuda? Burung pati pun mari. Tiap-tiap hari. Ramadan tak kira di Mekah ke Madinah. Di Mekah sendiri ada pegawai personal dalam KSB, Petronas Cik. Ustaz nak pergi umrah di pos salam ustaz. Kita pun kau. Ingat duit kat aku. Ustaz, duit ni untuk burung. Lah, ingat burung aku. Burung denu. Tu maaf dah. Kak, tengok 50 ya. Benda ji. Ustaz, tolong beli makanan burung. Setiap kali ustaz keluar daripada hotel, kita beli RM5. Rumah ambil supik, saya ambil supik. Tabung. Esok pula RM10, habiskan RM50. Amanah kurang. Jadi sahabat kita ni, tiap-tiap pagi dia akan sebelum nak hantar kepuk dia ke pasar, nak hantar belacang ke pasar, pagi-pagi sebelum dia suka belanja orang, belanja burung-burung dulu. Pertama. Kedua di Mekah. Ustaz, jom pasar. Tak apa nanti. Mari ikut hamba. Pergi ke kedai runcit. Ramadan. Ustaz cakap kita nak roti. Okey. Dia nak benda. Saya nak satu plastik, ada mineral, ada wakama, ada roti, ada biskut kan benda. Asyara, bukan asyara. Khamsariyah. RM5. Supik. Nak 100. Khabar ke tuan kedai, kita nak 100. Nak 100 untuk bagi 100 orang. Orang nak buka puasa. Orang pun belah kanan nak pergi ke Masjidil Haram. Saya sekotok, dia sekotok. Pergi belajar dengan Arab. Arab ni kalau pasal bab bebu. Kita pegang kotak gini ya. Okey. Haji, hajah. Dia nak lalu depan kedai ni, kedai kunci. Haji, hajah, ta'ali. Kita pun khuz wahid. Saya khabar. Khuz wahid, ambil se. Berbau. Dan se je bagi. Hak lain dia lopak dalam kotak. Berkocahnya berapa? Kata Arab ni tak ada tamak ni no langsung. Beratur orang khuz wahid, ambil seorang ambil. Satu. Hak yang akhir last. Perempuan Arab dia ambil makan nasupik, kena rabu. Tahu rabu? Kena apa dia panggil? Kena senjuh di orang Arab lelaki. Orang Arab lelaki pun senjuh. Rabu ambil kat dia. Dia marah. Dia ambil selipar. Arab dia ambil selipar lalu. Ambil selipar lepuk. Tak apalah. Saya kata haram. Jangan buat gitu. Kita beli hak lain. Ya Allah. Katuk lalu. Jangan main. Wallahu alam. Jadi ustaz tak boleh cerita hak Arab balah tu. Ustaz nak cerita pasal derma. Macam kita ni, sahabat-sahabat siapa yang ada rezeki pergi sekarang ni, nak pergi sebelum ke sekarang ni masa Covid SOP teruk ni, kesabaran yang tinggi. Nak masuk Masjidil Haram, dalam Masjidil Haram ada tak peti derma? Tak ada. Mana ada peti macam kita? Tak ada. Masjid Nabawi ada peti derma tak? Tak ada. Habis tu kita nak bagi derma pada siapa? Cleaner tu. Cleaner hok nyapu sapuh luar tu duduk bagi. Jangan bagi gini.
Main. Jangan. Kita pegang dah peti dalam poket ni. Dalam poket jubah. Ni pegang gini dah. Kita pergi apek dekat dia, we kat tangan. Asal tengok, we kat tangan. Dia kau. Kalau bagi gini, atas tekokmu dia lepak lagi. Jangan main. Kita masuk pula dalam Masjidil Haram. Tengok hak bersih-bersih, hak lap bagi kat dia. Allahu Akbar. Ustaz di Madinah. Ustaz kata asyik bagi ke apa? Bagi ke orang Arab. Ustaz bagi ke orang Indonesia. Cikgu. Bagi ke orang Indonesia kan kerja dalam Masjidil Haram angkat air Zam-Zam. Saya pun bagi kat dia. Oh, terima kasih Pak. Gang dia orang Arab nampak saya bagi ke Indonesia. Dia epek selalu tepi. Saya ingat dia zikir subhanallah, subhanallah. Dia tengok muka saya buat gini. Saya ingat zikir. Dia buat gini. Oh, nak piti. Nak kata apa? Dok lagi selagi kita dak bagi. Pak je ulur song bye-bye. Tak kira lah. Yang penting beri dalam keadaan ikhlas. Ingat ni, setiap kali derma, jangan tinggal doa bertawassul dengan sedekah. Ya Allah, dengan sedekahku ini sembuhlah penyakit. Dengan sedekahku ini permudahkan jodoh anakku. Ramai belambau anak dara. Kita tahu mari rumah mak mari ustaz jodoh tak ada jodoh tak ada Contoh. Nah. Dan sebagai akhir ustaz nak kongsi satu ayat. Tadi kongsi dah. Minggu lepas ustaz balik daripada Kelantan, ibu telefon, "Ustaz, apa dah ayat ustaz Ayat ustaz hok barang hilang." Tok Bila ingat tau. Ingat tak? Tok Bila apa hilang barang? Surah apa? Dah ingat Surah Yasin ayat akhir. Ada seorang muslimat, anak dia tentera di Sabah, Sarawak. Hilang wallet. Dalam tu ada kad tentera, susah hati. Saya kata, "Ustaz, ayat apa? Dah ingat ke ustaz ajar dalam kuliah muslimat?" Dia kata, "Ingat tapi macam tak boleh nak baca pula, susah hati, gabra ke, nak panik ke." Saya kata, "Baca lah surah Yasin ayat akhir. Orang yang payah nak bayar hutang, baca. Kalau Tok Bila baca, tak jadi hak bayar hutang, ustaz boleh baca, tapi 10%. Bukan free pun. Kalau dapat bagi dulu." Contoh, "Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un." Hilang kasih sayang. Nak kena syarah ni. Kadang tak faham kau. Di telefon balik ni. Hilang piti kat mana kunci. Nak letak kat mana sen, kat mana beg. Hilang. Tak jumpa pun. Hilang kasih sayang. Tok laki tak apa nak balik rumah. Bini tak balik rumah ada. Seorang di desa Solehah. Seorang di Fikri. Dua-dua mari rumah suami. Bapa? Duduk Solehah. Desa Solehah. Duduk orang tua. Bapa? Isteri dok alik ustaz 2 minggu. Okey. Awak duk mana? Fikri. Bapa? Isteri saya dok alik 4 minggu. Tah. Dua-dua macam pakak pula. Jadi bomo pula. Inilah hilang kasih sayang lah tu. Hilang kasih sayang. Anak-anak dak balik, hilang kasih sayang tu. Nampak? Hilang duit, hilang apa benda dak ingat letak ke? Baca cara mana? Buat sembahyang ajak, lepas sembahyang fardu, baca 7 kali. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un 7 kali. Tiupkan. Benda apa? Suami-suami. Nama isteri-isteri, anak-anak ataupun seng. Ustaz pernah lupa, hilang lupa. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Buh 7 kali, baca 7 kali, buh sekali. Peti 300 rial hilang, tak jumpa. Tak di dada kiri, tangan kepal, buh tangan kepal, tak dada kiri Haji Salahuddin. Alhamdulillah jumpa bawah batal. Bukan bawah batal, bawah kain. Kanlah kain-kain sesuatu dia jumpa. Wallahu alam, ikhtiar. Tok Bila apa pernah jadi kan? Alhamdulillah. Orang pecah kereta tak?
Orang ni Tok Bilal kita sendiri ni, depan kita ada ni. Orang katok cermin kereta kan. Ya. Cokek. Dia cokek itu ambil bil. Tok Bilal baca, yakin percaya. Orang mai kata, Allahu Akbar, orang kata. Dak payah jumpa Ustaz Zul, jumpa Tok Bilal. Tok Bilal cah berapa riyal. Tapi bagi dua. Nah, contoh, bagi dah ilmu kat orang dia bela, dia tanya balik. Wallahu alam bisawab. Sekolah tu Ustaz pun ada semai ajak kok. Mudah-mudahan kita jangan jadi orang yang kedekut, orang yang kekeh, jadi orang yang pemurah. Ayah yang pemurah, suami yang pemurah, pemimpin yang pemurah, seorang sahabat yang pemurah. Wallahu alam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'alna minal maqbulin. Lupa dah. Wa ja'alna minal mutatahhirin wa ja'alna min ibadika as-salihin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Okey, ustaz lupa nak baca lupa nak baca. Laju ngak. Yang pertama ada 3 Yang pertama mohon solat hajat untuk Puan Zanariah binti Hasan dan Muhammad Ikhwan bin Kamal beserta ahli keluarga. Semoga diberi kesembuhan dari COVID. Ni kita yang pertama tadi solat hajat untuk solat hajat untuk Puan Zanariah binti Hasan dan Muhammad Ikhwan bin Kamal beserta keluarga sebab kena COVID. Kita doa supaya sembuh dah. Ni kalau buat derma doa. Yang kedua, anak YB. Anak YB Cikgu Azad masih dalam wad sakit COVID juga. Nama apa tak sebut Okey. Yang ketiga, sumbangan untuk pusat pengajian Tamat Islam Bakar Tinggi. Tabung ada disediakan di belakang oleh pihak surah malam ni kita semayang ajak untuk anak YB Cikgu Azad yang masih lagi dalam wad sakit COVID dan juga Puan Zanariah binti Hasan dan Muhammad Ikhwan beserta keluarga lah, dan kita minta semua pada kita sekalian. Wallahu a'lam.